Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Balki Sumaira binti Muhammad Khairul Azman dan rakan saya Nurul Syafiqah Arman. Hari ini kami akan membentangkan soalan tutorial bagi AJ 31203. Soalan kami bertajuk nilaikan pemikiran tajdid bagi Imam Ibnu Taimiyah khususnya yang menyentuh persoalan kepimpinan umat Islam dari segi politik Islam. Sekarang kita pergi pula kepada bahagian pengenalan iaitu tajdid bermaksud pembaharuan dalam Islam bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada asas yang sahih berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang tokoh mujaddid yang terkenal dalam sejarah Islam khususnya dalam aspek akidah, fiqh dan juga siasah iaitu politik. Selain itu, beliau hidup dalam era politik yang tidak stabil dan juga tentu, serta serangan luar seperti Mongol yang mendorong beliau mengutarakan pandangan tajdid berkaitan kepimpinan dan juga pentadbiran umat Islam. Justru, kita boleh menilai dan lihat bagaimana pemikiran tajdid Ibnu Taimiyah dalam aspek kepimpinan umat Islam dan juga pandangan beliau terhadap konteks semasa. Sekarang kita pergi pula kepada isi yang pertama iaitu konsep pemikiran Islam menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama ialah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah iaitu menolak taklid buta dan menggalakkan kembali kepada dalil yang sahih. Yang kedua ialah ijtihad dan tajdid iaitu menyeru pembaharuan dalam pemikiran dan juga amalan Islam. Yang ketiga ialah penolakan bid'ah dan juga khurafat iaitu tegas terhadap amalan yang bercanggah dalam syariat Islam. Yang keempat ialah maqasid syariah dan maslahah iaitu pemerintahan mesti menjaga keadilan dan kemaslahatan rakyat. Yang kelima ialah amar ma'ruf nahi mungkar iaitu tanggungjawab bersama antara rakyat dan pemimpin. Dan yang terakhir ialah kepimpinan berasaskan syariah iaitu wajib menegakkan hukum Allah, ketaatan hanya jika tidak bercanggah dengan Islam. Kemudian kita pergi pula kepada isi yang kedua iaitu ciri-ciri pemimpin menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama ialah adil dan amanah iaitu pemimpin mesti berlaku adil kepada semua rakyat dan menunaikan amanah kepimpinan. Yang kedua ialah berilmu dan juga faham syariat iaitu mempunyai pengetahuan agama untuk mentadbir mengikut hukum Allah. Dan yang ketiga ialah kuat dan berwibawa iaitu mampu membuat keputusan tegas dan melaksanakan undang-undang dengan berkesan. Yang keempat ialah takut kepada Allah iaitu takwa. Sentiasa sedar bahawa kepimpinan adalah tanggungjawab besar di sisi Allah. Yang kelima ialah menjaga maslahat ummah iaitu sentiasa meletakkan kepentingan rakyat melebihi kepentingan peribadi. Dan yang terakhir ialah bersikap adil terhadap musuh dan juga kawan iaitu tidak memihak dalam penghakiman dan menegakkan keadilan tanpa ada pilih kasih. Seterusnya untuk poin yang ketiga adalah peranan dan tanggungjawab pemimpin. Pada pandangan Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwa pemimpin atau pemerintah mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam menjaga agama dan urusan umat. Untuk yang poin yang pertama adalah menegakkan syariat Islam. Pemimpin wajib melaksanakan hukum-hukum Allah dan memastikan bahwa syariah ini menjadi asas utama kepada sistem pemerintahan. Contohnya menjaga solat, zakat, puasa, haji. Untuk poin yang kedua pula, Ibnu Taimiyah ni menekankan bahawa sifat keadilan ni adalah penting dan menjadi asas kepada kestabilan sesebuah negara. Jadi, pemimpin ni mesti bersikap adil kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, melindungi agama dan akidah. Pemimpin ni bukan sahaja harus membela akidah yang sahih, tapi juga perlu membanteras bid'ah serta ajaran sesat. Ibnu Taimiyah juga menentang falsafah yang bercanggah dengan Islam serta pemikiran yang membawa kepada syirik. Poin yang keempat, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pemimpin wajib mendorong kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengurus ekonomi dan kebajikan rakyat. Menurut Ibnu Taimiyah, pemimpin ini harus mengurus harta negara dengan bijak, termasuklah mengutip zakat dan memastikan hak orang miskin dan memerlukan dijaga. Seterusnya, poin yang keempat adalah tentang hubungan rakyat dengan pemimpin. Hubungan antara rakyat dan pemimpin dalam pandangan Islam, khususnya menurut Ibnu Taimiyah, adalah hubungan yang bersifat timbal balik dan berdasarkan prinsip keadilan, tanggungjawab serta ketaatan yang berpandukan syariat. Untuk pecahan, poin yang pertama adalah ketaatan rakyat kepada pemimpin. Rakyat wajib taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin tersebut tidak menyuruh kepada maksiat. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menekankan bahawa
Walaupun pemimpin itu dikatakan tidak sempurna, rakyat masih perlu mentaati mereka dalam hal yang tidak melanggar syariat. Maksudnya selagi pemimpin itu tidak melanggar syariat. Seterusnya, poin kedua, kewajipan pemimpin terhadap rakyat. Pemimpin mesti menjalankan tanggungjawab mereka dengan adil, menjaga hak rakyat dan memastikan keperluan asas mereka dipenuhi. Poin yang seterusnya, menurut Ibnu Taimiyah ni, bukan sahaja pemimpin ni memainkan peranan, rakyat juga perlu memainkan peranan. Salah satunya adalah rakyat menasihati pemimpin. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya menasihati pemimpin dengan cara yang bijaksana dan tidak memalukan mereka secara terbuka, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Seterusnya, untuk poin yang keempat, tanggungjawab bersama menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pemimpin dan rakyat ni, kedua-dua mereka ini perlu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rakyat, maksudnya di sini rakyat tidak boleh lepas tangan terhadap apa yang berlaku dalam negara, dan pemimpin pula harus terbuka menerima teguran. Akhir sekali adalah rakyat sebagai amanah pemimpin. Okey, maksudnya di sini adalah pemimpin ini adalah penjaga rakyat, dan rakyat adalah amanah yang perlu dijaga dengan penuh keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan. Okey, seperti mana hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, yang juga sering dirujuk oleh Ibnu Taimiyah, menyatakan pemimpin adalah penjaga dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seterusnya, untuk bahagian kesimpulan, secara keseluruhannya, pemikiran Tajdid Ibnu Taimiyah dalam bidang kepimpinan menekankan perlunya pemerintahan berlandaskan syariah, keadilan, amanah dan tanggungjawab, serta menolak kezaliman, bid'ah dan kerosakan dalam pemerintahan. Pemikiran Tajdid Imam Ibnu Taimiyah juga berkenan dalam kepimpinan umat Islam menekankan bahawa politik adalah sebahagian daripada agama. Kepimpinan wajib berlandaskan syariah, keadilan dan amanah. Pemimpin perlu bertanggungjawab menegakkan hukum Allah dan menjaga kebajikan rakyat. Manakala rakyat pula wajib taat dalam perkara makruf serta menasihati pemimpin dengan hikmah. Menurut beliau juga, pemerintahan Islam yang adil adalah kunci kepada kestabilan dan kemakmuran umat. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, kita pergi pula kepada bahagian rujukan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.